Hai murid-murid, apa khabar? Ingat cikgu tak? Minggu lepas, kita telah belajar tentang tokoh-tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada kali ini pula, Cikgu Yaya akan menerangkan kepada kamu satu topik baru yang bertajuk Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Mari dengar Cikgu Yaya terangkan. 1, 2, 3, come on! Buku yang menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melaka ialah Sulalatus Salatin yang menyatakan bahawa Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melaka. Kedua, Suma Oriental yang menyatakan bahawa Parameswara pengasas Kesultanan Melaka. Berdasarkan buku tersebut, Parameswara dan Sultan Iskandar Shah merupakan pengasas Kesultanan Melaka. Tahukah kamu, Sulalatus Salatin merupakan sejarah Melayu yang dinaskah. Ia ditulis oleh Tun Sri Lanang. Suma Oriental pula merupakan sumber Portugis yang ditulis oleh Tom Pires. Mari kita kenali latar belakang Parameswara. Jom! 1, 2, 3, come on! Latar belakang Parameswara. Parameswara ialah putera raja Kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Parameswara bersama pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Lepas meninggalkan Palembang, Parameswara dan pengikutnya melalui pelbagai cabaran dalam pengembaraan mereka sehinggalah mereka tiba di Temasek. Mari kita ketahui pengembaraan Parameswara untuk membina kerajaan. 1, 2, 3, come on! Parameswara merupakan putera Palembang. Palembang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Pada akhir kurun ke-14, kerajaan Majapahit berjaya menakluki Sriwijaya. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa. Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada Majapahit. Majapahit terus menghantar tenteranya menyerang Palembang. Parameswara terpaksa meninggalkan pengikutnya dan berundur ke Temasek. Parameswara disambut baik oleh Temagi. Temagi ialah wakil Siam yang memerintah Temasek. Rukan Temasek sangat strategik untuk dijadikan tanah kerajaan baru saya. Saya mesti mengambil Temasek yang pernah menjadi naungan saya, fikir Parameswara. Untuk mencapai matlamat tersebut, Parameswara telah membunuh Temagi. Kerajaan Siam amat marah terhadap pembunuhan Temagi. Mereka ingin menuntut bela terhadap Parameswara. Begitu, pada masa yang sama, Kerajaan Majapahit cuba menakluki Temasek. Ancaman Siam dan Majapahit sekali lagi menyebabkan Parameswara berundur dan meninggalkan Temasek. Parameswara menuju ke utara untuk mencari tapak baru untuk membina kerajaan. Baginda berhenti di Muar. Namun begitu terdapat banyak biawak di Muar. Jadi Parameswara menuju pula ke Suning Ujung. Di sana baginda melantik seorang wakil pemerintah. Siapa tahu peristiwa pembukaan negeri Melaka? Mari Cikgu Yaya ceritakan. Mereka meneruskan perjalanan melalui Sungai Bertam. Parameswara dan pengikutnya telah sampai di sebuah perkampungan nelayan. Penduduk kampung ini terdiri daripada orang laut, orang Melayu dan orang asli. Parameswara dan pengikutnya keluar berburu.
Beliau menyaksikan anjing buruannya ditendang oleh pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Baginda merasakan tempat itu bertuah dan sangat sesuai dijadikan kerajaan. Nama Melaka diambil sempena nama pokok tempat baginda bersandar. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah pengembaraan Parameswara. Jadi apa tunggu lagi? Pertama sekali, mari kita lihat peta perjalanan Parameswara. Parameswara memulakan perjalanannya dari Palembang bergerak ke Temasek. Di Temasek, baginda telah meneruskan perjalanan hingga ke Muar dan akhir sekali baginda telah menamatkan perjalanannya di Melaka. Ayo kita lihat kisah pengembaraan Parameswara yang bermula di Palembang. Di Palembang, Parameswara merupakan seorang raja kerajaan Melayu. Kerajaan Palembang merupakan sebuah negeri naungan kerajaan Majapahit. Oleh itu, Parameswara cuba melepaskan kerajaan Palembang dari penguasaan kerajaan Majapahit. Namun, usaha baginda tidak berjaya dan menyebabkan baginda dan para pengikut terpaksa melarikan diri ke Temasek untuk menyelamatkan diri. Parameswara tiba di negeri Temasek. Parameswara melihat Temasek sangat maju dan baginda berhasrat untuk menjadi pemerintah di Temasek. Lalu, Parameswara telah berjumpa Temagi dan menyerang Temagi sehingga menyebabkan kematian Temagi dalam serangan itu. Akhirnya, Parameswara berjaya menjadi pemerintah di situ. Walau bagaimanapun, oleh kerana Temasek adalah sebuah negeri di bawah naungan kerajaan Siam, peristiwa kematian Temagi telah membangkitkan kemarahan kerajaan Siam. Jadi, kerajaan Siam cuba menyerang Parameswara dan menyebabkan Parameswara dan para pengikut terpaksa berundur ke Muar demi menyelamatkan diri. Selepas berundur dari Temasek, Parameswara telah tiba di Muar. Apabila tiba di Muar, baginda mendapati Muar tidak sesuai untuk dijadikan negeri. Seni ujung. Baginda telah meninggalkan seorang menterinya di situ untuk menjadi pemerintah. Parameswara dan para pengikutnya meneruskan perjalanan ke arah utara. Melaka. Parameswara telah tiba di Sungai Pertang. Baginda berehat di bawah sepohon pokok bersama-sama pengikutnya. Sedang baginda berehat, tiba-tiba seekor anjing buruan baginda telah ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda berasa amat kagum dengan keberanian dan kekuatan pelanduk itu. Lalu, baginda membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Baginda menamakan negeri itu sebagai Melaka. Nama Melaka berasal daripada pelbagai sumber. Mari cikgu terangkan satu persatu kepada awak semua. Jom! 1, 2, 3, come on! Asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Pertama, Sulalatus Salatin. Nama Melaka berasal dari pokok Melaka, tempat Parameswara bersandar. Sumber Arab, Malakat, bermaksud perhimpunan segala dagang. Sumber Hindu, Melaka disebut Amalakat iaitu pokok pertamanya tumbuh di alam semesta. Rumah Oriental, perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada kerajaan-kerajaan selepasnya. Melaka mempunyai banyak kelebihan sebagai pusat pentadbiran kerajaan. Mari dengan cikgu terangkan. 1, 2, 3, come on! Parameswara merasakan tempat ini mempunyai banyak kelebihan.
Antaranya ialah bekalan air yang bersih, laluan kapal-kapal dagang, pelindung semula jadi daripada ancaman musuh, pelindung daripada angin monsun. Untuk muka bumi yang berbukit-bukar menjadi petunjuk kepada pelayar. Kebijaksanaan pemimpin. Kebijaksanaan para mesuara telah membawa kepada penubuhan kerajaan baharu di Melaka. Cikgu harap awak semua faham tentang topik pada hari ini. Terima kasih semua. Bye.